أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan seterusnya dengan berkat syukur itu kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu di dalam kitab beliau Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin disempurnakan atau disambung huraiannya itu ialah kalam hikmat yang ke-194, di mana Syekh Ibn Atta' telah berkata, man abbara min bisati ihsanihi asmatatuhul isa'ah, wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idha asa'a. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ini, apa yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta' mengenai tahap kekuatan keyakinan seseorang terhadap tauhid af'al, iaitu keyakinan bahawa segala apa yang berlaku itu berlaku dengan kehendak Allah, berlaku dengan kekuasaan Allah. Semua itu berlaku menurut apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja yang dilakukan oleh manusia, kebaikan-kebaikan, semua jenis kebaikan itu adalah anugerah, kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang keyakinan kita kepada tauhid af'al ini adalah merupakan salah satu daripada cabang keimanan kita, cabang daripada kalimat tauhid yang selalu kita ucapkan, la ilaha illallah. Bahawa antara pengertian-pengertian yang terangkum di dalam kalimat ini ialah bahawa tidak ada yang melakukan segala perkara itu melainkan Allah pada hakikatnya. yakni tidak berlaku satu kejadian, tidak berlaku satu perkara itu, melainkan terjadi semua itu dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan yang kudratnya, telah ditetapkan oleh takdirnya, termaklum dalam ilmunya dan sebagainya.
Jadi itu yang dinamakan oleh ulama usuluddin sebagai tauhid af'al, yang menjadi keyakinan, yang menjadi kewajipan kita untuk memahami dan meyakininya. Sekiranya keyakinan terhadap tauhid af'al ini kita nafikan dia, kita tolak, maka kita akan jatuh serta-merta kepada faham qadariyah. Dengan sendirinya. Kerana kelompok qadariyah ini ialah golongan yang menafikan takdir. Mereka kata manusia ni ada kudrat yang mana secara independen, secara autonomi boleh melakukan apa saja menurut mereka, kehendak mereka ni. Dan berdasarkan apa yang mereka lakukan itulah mereka akan dibalas sama ada syurga atau neraka. Jadi mereka kata kita ni ada kekuasaan mutlak, kudrat mutlak. Sekalipun kudrat itu diciptakan Allah, itulah yang menyelamatkan qadariyah daripada secara direct dikira sebagai rosak keyakinan. Cuma dia sakut sikit je. Dia kata walau apapun kudrat kita itu diciptakan oleh Allah. Itu bahagian dia nyakut sikit. Tapi kerosakan fahaman mereka ni, mereka kata kita ni kudrat yang diciptakan kepada kita tu diberi autonomi mutlak, dengan erti tak berkait dah dengan takdir Allah, tak berkait dah dengan kudrat iradat Allah. Ini bahagian menyimpangnya faham qadariyah, rosak fahaman ini. Maka sebab itu Nabi menjelaskan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang kedudukan faham ini, maka dijelaskan bahawa innahum majusu hadhil ummah. Mereka ni seumpama majusi kepada umat ini. Kenapa demikian? Sebab apa? Sebab kelompok majusi ni dia percaya lebih dari satu Tuhan, dua Tuhan, Tuhan baik, Tuhan jahat. Iaitu keyakinan, pemikiran pegangan kelompok-kelompok majusi. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Apa-apa kebaikan yang berlaku dunia ni, kerana Tuhan baik yang buat, menang dia sebab tu. Tapi bila berlaku keburukan, kejahatan, itu Tuhan jahat buat, menang dia situ. Jadi kelompok qadariyah ni diserupakan seperti mereka ni. Dari segi mana? Kelompok qadariyah ni tanpa sedar seolah-olahnya dia telah menduakan kudrat. Allah Ta'ala satu, manusia juga. Maksudnya tak berkait dah, terlepas dah daripada kudrat Allah. Sedangkan dalam keyakinan akidah kita, kudrat Allah Ta'ala itu mencakupi segala-galanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu maha berkuasa ke atas setiap tu. Tak ada benda yang terlepas. Setiap sesuatu. Maka kalau kita berkeyakinan kita ada kudrat, tak berkait dengan takdir Allah, tak berkait dengan kudrat iradat Allah, bererti kita sudah berlawan dengan ayat itu. Dan itulah fahaman qadariyah. Jadi saya jelaskan ini supaya kita nampak sepadang. Sebab dia berkait kalam hikmat ini. Jadi landasan kepada kalam hikmat yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu ni adalah keyakinan kepada tauhid af'al tu. Keyakinan bahawa apa-apa yang berlaku itu tetap berkait dengan kudrat dan iradat Allah. Tetap tertakluk ataupun sudah ditetapkan oleh takdir Allah. Termaklum dalam ilmunya. Itu keyakinan yang asas. Cuma kekuatan keyakinan kita terhadap perkara ini ada yang kuat, ada yang lemah. Bukan nafi. Kalau nafi semata-mata gelecoh lah, jatuh ke qadariyah. Sekarang tetap keyakinan tu ada, cuma ada yang kuat, ada yang lemah. Macam itulah, ada nyala terang, ada nyala kelabu. Tak apa nak terang, tak apa nampak lah. Tapi bukan tak ada elektrik langsung, ada elektrik tu. Hak terang jelas nampak. Maka elektrik lemah sikit, loleh-loleh tu, dia tak apa nak nampak, kelabu. Tapi tetap menyala. Maka demikianlah Syekh Ibn Atta' nak jelaskan ini. Maka oleh kerana keyakinan ini merupakan keyakinan yang tersemak dalam hati.
keyakinan kita kepada Allah, tentang hal-hal ketuhanan, tentang hal-hal perkara gaib, sebenarnya benda tu merupakan mainan jiwa kita, tasdik dalam hati kita. Tak ada orang tahu. Orang boleh canglah sikit-sikit, tapi secara pasti tak pasti. Kerana keimanan itu adalah kerja hati manusia. Tasdik itu adalah merupakan urusan jiwa. Jadi buat panduan lebih-lebih kurang tu bolehlah. Buat anggaran, tapi secara pasti tak. Tidak begitu. Maka oleh kerana keyakinan tadi merupakan sesuatu yang tersemak dalam hati, Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita tentang perkara ni dengan tengok alamat dia, tanda. Kalau kita nak tengok pokok tu segar tak segar, nak tengok akar dia tu duduk dalam tanah, tak nampak. Maka tengoklah daun dia tu, segar tak segar, kuning ke hijau. Tengok rating dia tu, lebat tak lebat. Kalau dalam tanah tak nampak. Maka bandingan imam pun macam tu jugalah. Maka kita jangan buat pandai-pandai lah duduk teka-teka dalam hati perut orang tu. Kita tengok tanda-tanda sudahlah. Itu sebagai pedoman. Sebagai pedoman bagi kita. Maka Syekh Ibn Atta pun mendatangkan kalam hikmat ini untuk memahamkan reaksi, sikap yang timbul. Sikap yang timbul daripada keyakinan tu. Kalau keyakinan tu kuat, pattern dia lain sikit. Sikap dia lain sikit. Kalau lemah sikit, jadi lain sikit. Ni Syekh Ibn Atta nak beritahu. Jadi ilmu-ilmu ni untuk pedoman kita. Bukan nak ukur orang. Ilmu untuk pedoman kita. Maka Syekh Ibn Atta kata, sesiapa yang menjelaskan tentang sesuatu kebaikan itu, berasaskan kepada memang dia yang buat baik itu. Maksudnya, dia jelaskan kepada orang tentang kelebihan semayang, kelebihan puasa, dia ajak orang. Dalam keadaan hati dia tu banyak berpaut kepada amalan dia sendiri. Dia boleh buat, dia boleh semayang, dia boleh buat baik. Jadi dia ajak orang semayang, ajak orang buat baik. Kerana dia rasa dia boleh buat lah. Tapi dia tetap yakin dalam hatinya, aku tak dapat buat kalau tidak ada hidayat Allah. Tapi hak bahagian tu yang nepek, tak nampak. Jadi tak apa nampak. Tapi ada keyakinan tu, bila tanya molek, kita ni dapat buat ibadah ni dengan kegerak kita ke tak? Dengan hidayat Allah. Itu jawapan dia. Sebab apa? Itu keyakinan dia. Tapi dalam kenyataannya, dia lupa. Ni dan tasawuf pagi bangkit ghaflah. Lupa. Bukan tak tahu, bukan tak ada keyakinan tu. Ghaflah ini. Maka apa kesan dia? Maka kesannya itu, bila dia boleh buat baik, dia boleh khabar ke orang dengan baik tentang kebaikan hak dia boleh buat dah. Tapi time dia tak boleh nak buat kebaikan tu, dia rasa malu-malu saya nak khabar. Sebab dia rasa dia tak boleh nak buat. Itu alamat dia. Itu tanda bahawa kecenderungan dia kepada diri sendiri itu lebih kuat berbanding kepada keyakinan dia terhadap kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada keyakinan tu, tapi pautan hati dia tu kat atas diri sendiri tu lebih kuat. Sehingga bila dia boleh buat baik, maka dia senang nak ajak orang buat baik. Ajak khabar orang suruh buat baik. Sebab dia rasa dia boleh buat dah. Tapi tangi tak boleh nak buat, atau dia melakukan perkara yang berlawanan dari kebaikan tu, dia jadi berat mulut nak khabar. Jadi berat mulut. Itu alamat, tanda dia. Yang kedua pula, kata Syekh Ibn Atta, adapun orang yang mengajarkan kebaikan, menyeru orang, memberitahu, mengajar kebaikan atas kecenderungan hati bahawa aku dapat buat ni pun dengan kurnia dia, dengan kehendak dia. Lalu dia ajar ke orang, pada waktu dia boleh buat ke, dia tak boleh buat ke, dia tak kisah. Sebab apa? Dia pandang semua ni berlaku dengan kehendak dia, dengan kekuasaan Allah, dengan pilihan Allah, dengan hidayah dia. Jadi pada waktu dia boleh buat ke, dia tak boleh buat ke, tetap dia mengajak, dia boleh memberitahu ke orang supaya buat kebaikan. Kerana dia pandang semua ni tak akan berlaku kalau tidak dengan kehendak dia. Itu tanda bahawa pautan hati dia tu kepada af'al, perbuatan Allah tu lebih kuat berbanding dengan dia lihat diri sendiri. Hak pertama tu banyak kelih ke diri sendiri, berpaut diri sendiri. Bila tak boleh nak buat, dia rasa malu nak kabur lalu dah. Hak ni tak ke.
Dia boleh buat ke tak boleh buat sebab dia tahu semua tu dengan hidayat Allah, dengan taufik Allah. Dia boleh buat ke tak boleh buat ke, siapa tanya mengajak orang sebab baik, dia tetap boleh. Jadi ada dua golongan. Cuma ada segolongan lagi, tapi golongan yang ketiga ni Syekh Ibn Atta tak sebut, tapi saya nak sebut. Iaitu orang suruh orang buat baik, dia sendiri tak penuh, dia pun tak boleh nak buat, tapi jenis muka tebal. Ni tak pakai ni. Ni muka tebal. Ni dah, bila dia boleh buat baik, dia boleh hajar orang. Tanya tak boleh buat, dia semalu mata sikit. Molek dah dari satu segi. Tapi dari segi tasawuf ada yang kurang. Kedua tu dia boleh buat baik ke, tak boleh buat baik ke, dia tetap menyuruh kebaikan, mengajak orang buat baik. Sebab dia tahu semua itu berlaku dengan hidayat Allah. Lagi baik dari segi tasawufnya. Hak ketiga ni tak ada dalam senarai sini. Senarai saya lah. Nanti kan buka-buka kitab tak ada ni. Ni saya cover dulu. Ni senarai saya, tak ada dalam senarai ni. Iaitu orang yang suruh orang buat baik, dia sendiri tak penuh. Suruh orang buat baik, dia sendiri tak boleh nak buat. Tapi bukan pattern satu, bukan pattern dua, pattern tebal muka. Tebal muka ni tak kisah, dia tak malu. Dia diri tak penuh. Dia diri pun tak boleh buat, tapi haru korang. Ni kacau. Ada masuk senarai tu. Itu semua untuk kita faham kadang je lah. Baik, sesiapa huraiannya? Sesiapa yang memberi nasihat tentang kebaikan, dia nasihat ke orang, dia ajar orang dengan pengertian kerana ia merasa sudah baik. Dia suruh orang setelah dia rasa dia sudah baik dah. Aku boleh ajar orang lah sebab aku rasa aku ni pandai, faham. Aku boleh suruh orang buat baik dah sebab aku boleh buat dah. Dia rasa gitu. Maksudnya kecenderungan hati dia tu, pautan hati dia banyak kepada usaha diri dia. Adapun tentang hidayat Allah, taufik Allah tu bukan dia tak percaya, dia percaya tapi dia terlepas pandang kerana ghaflah dirinya tu, dia lupa. Lalu dia akan timbul fenomena ni, dia akan suruh orang, ajar orang setelah dia boleh buat. Sebab apa? Dia suruh orang tadi, sebab dia tak apa, dia boleh buat dah, dia tak malu lah suruh orang. Baik, maka bila sesuatu saat ia tergelincir, dia tak nak buat kebaikan yang dia suruh orang tadi tu, atau dia buat benda yang berlawang daripada apa yang dia suruh tadi tu, tergelincir dalam dosa, maka akan merasa malu untuk memberi nasihat. Dia rasa malu nasihat orang. Sebenarnya dari segi zahirnya molek dah buah ni, bukan uduh buah ni. Dia ajak orang buat baik bila dia boleh buat baik, tapi bila dia tak boleh buat dia rasa malu. Sebenarnya dari satu segi dia terlepas daripada firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat? Jadi bila dia tak boleh nak buat tu, dia malu nak khabar orang. Jadi dari segi tu kena dia dah. Tapi dari segi tasawuf ada bahagian yang kurang. Kurangnya itu pedoman, itu petunjuk bahawa diri dia tu banyak bergantung dengan usaha dia. Sedangkan tasawuf nak ajar kita supaya banyak berpaut dengan kurnia Allah, hidayat Allah, taufik Allah. Apa penyakit yang timbul kalau kita jadi gini? Kalau ni bab ni penyakit lain kita nak khabar. Kalau hati kita banyak berpaut dengan kurnia Allah, hidayat Allah, kita tak akan pandang kecil orang. Kita tak akan pandang rendah orang. Kita tak akan perbodohkan orang. Tapi kalau kita pandang kepada kelebihan kita atau usaha kita, lupa ini, seringkali kita akan dihinggapi dengan ujub dan takabur. Seringkali, percayalah, seringkali jiwa kita akan dihinggapi dua penyakit ini. Mari ujub, mari takabur. Bila lihat kepada kekuatan diri, dia serekai, dia mari lalu. Itu tasawuf ajar kita supaya lari tu, supaya apa? Supaya kuat pautan kita kepada taufik hidayat Allah. Bila yang itu teguh dalam keyakinan kita dekat, maka dengan sendirinya insya-Allah ruang-ruang untuk ujub dan takabur masuk tertutup. Kerana kita lihat itu kurnia Allah, hidayat Allah atas diriku ini.
Tapi lupa bahagian tu, buka pintu lalu dah. Untuk penyakit tu masuk. Baik. Maka merasa malu untuk memberi nasihat, dia mula rasa malu. Sebab dia dah nak buat. Atau dia buat terbalik. Dia suruh orang cakap betul, dia cakap tak betul. Jadi nak ajak orang supaya bercakap benar, dia dah rasa tak sedap, dah sedap hati. Jadi dari satu segi, sebenarnya molek bahagian tu. Cuma nak kabur yang dia dilihat kurangnya tu dari segi tasawuf dia tu. Atau mengajar orang lain. Dia nak ajar orang. Dia rasa berat nak ajar sebab dia rasa dia sendiri tak boleh nak buat benda tu, atau buat benda yang berlawang daripada dia nak ajar tu. Dia nak ajar orang supaya supaya taat kepada kedua ibu bapa. Dia rasa berat sebab dia duduk canggah mak ayah dia semua. Dia rasa berat ke diri. Sebab dia rasa dia tak boleh nak buat gitu. Jadi dia rasa berat mata, malu nak ajar sebab dia sendiri berlawang, canggah. Dari segi tu. Tetapi bila ia ketika mengajar itu, ketika dia mengajar, ajar orang, berdakwah, menyuruh orang, dan sebagainya itu, pandangan semata-mata kurnia rahmat dari Allah kepada makhluk. Hati dia tu hidup dalam keyakinan dia ni, aku boleh buat ke, orang boleh buat ke, semua hidayah Allah, kurnia Allah, taufik Allah. Dia pandang situ, itulah yang mengisi jiwa dia. Jadi pada waktu dia ajar kat orang ni, dia tak kisah dia boleh buat ke, dia tak boleh buat ke, atau dia tergelincir melakukan kesalahan ke, dia tetap suruh. Kerana suruh buat kebaikan ni, kebaikan lah, dapat pahala bahagian tu. Masalah kita tak boleh buat cerita lain. Cuma saya kata ketiga tadi tu, hak jadi tak malu muka tu, hak tu kacau sikit lah. Hak tu termasuk dalam lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa mu kata kat orang, mu ajak kat orang, mu diri tak boleh nak buat. Tu termasuk nombor 3 tu. Nombor 2 ni dia beradab. Dia malu ke diri nak khabar sebab dia rasa tak boleh nak buat. Ada sifat malu dia tu. Hak 3 ni tak ada malu tu, dia tebar muka. Dia buat uduh ke apa ke, orang lain suruh buat, dia sendiri tak ada keinginan nak buat kebaikan, atau buat terbalik semua daripada tu. Tapi tak malu, jenis tak malu muka. Ni kacau. Ni dia malu. Dia buat salah, dia tak nak buat, dia malu nak khabar. Ada kebaikan sikit situ. Cuma dari segi kurang dia tu, aspek tasawuf dia tu. Itu petanda bahawa orang ni masih kuat bergantung pada usaha diri dia. Sedangkan tasawuf mengajar supaya kita ni banyak berpaut dengan taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala. Tu bendanya. Baik. Tetapi bila ia ketika mengajar itu, pandangan semata-mata kurnia rahmat dari Allah kepada makhluknya, maka tidak akan merasa malu kalau pada sesuatu saat ia tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Dia tersalah, dia tak nak buat kebaikan tu, atau tergelincir melakukan kejahatan, tidak malu. Dia tetap mengajar orang kebaikan, mengajak orang buat kebaikan, berdakwah menyuruh orang buat kebaikan, tetap. Sebab dia tahu semua benda ni boleh buat ke tak boleh buat adalah bergantung kepada kurnia Allah, taufik Allah, hidayat Allah. Jadi bila dia jatuh pun dia tetap mengajar orang, menyuruh orang kepada kebaikan. Dah beza hak ni dengan hak ketiga saya kata tadi tu, hak dak malu mata tu mana? Hak dak malu muka tu, jenis dia pertama sekali dia tak ada keinginan nak buat baik. Kebaikan tu untuk orang je. Dia tak ada keinginan. Yang kedua, dia tak ada pandangan kepada hidayat taufik Allah, yang tak ada pandangan, tak ada. Bukan dia ingkar, dia tidak ingkar. Kalau dia mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dia tak ingkar. Tapi dia tak ada pandangan ini, tak ada dalam geruk hati dia. Ada pun yang tergelincir tapi tak malu
Dia tergelincir buat salah tapi tak malu untuk ajak orang, suruh orang. Dia ada pandangan ni, pandangan taufik hidayat Allah ni. Hak jenis tebang muka tadi tu, dia tak ada ubah ni. Kerana tebang muka dia je, dia suruh orang buat baik. Ni tak. Dia tergelincir, dia tak tetap. Kerana dia tahu. Aku boleh buat baik pun dengan hidayat dia, taufik dia. Orang boleh buat pun dengan taufik hidayat Allah. Jadi apa-apa aku bergantung ke dia lah. Kalau aku terjatuh sekalipun, oleh kerana Allah Ta'ala perintahkan aku supaya menyuruh kebaikan, aku tetap buat. Tu dia. Sudut pandang dia berbeza. Sebab merasa berbuat kebaikan itu hanya semata-mata kurnia rahmat Allah. Jadi dia boleh buat, dia tak boleh buat. Sama ada dia buat baik atau tergelincir kadang-kadang, dia tahu semua itu dengan rahmat Allah. Maka sebab itu, oleh kerana dia tahu dengan rahmat Allah, maka masing-masing dia nak kata apalah. Maka kita suruhlah. Siapa-siapa yang dapat rahmat Allah, dapatlah dia buat. Itu dia. Itu cara dia. Baik, Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, Abul Abbas ini guru kepada pengarang kitab ni, guru kepada Syekh Ibn Atta. Jadi dia kata apa? Dia kata manusia terbahagi 3. Al-Mursi ni telah membahagikan manusia kepada 3 golongan. Kita akan tengok sifat setiap golongan ni. Pertama ialah golongan yang selalu memperhatikan apa-apa daripadanya kepada Allah. Golongan yang pandangan batin dia ni, pandangan hati dia ni, pautan hatinya banyak tengok atas usaha dia tu. Ibadah yang dia buat, semayang yang dia buat, kebaikan yang dia buat, apa yang dia buat kepada Allah. Hati dia banyak tengok situ. Banyak paut situ. Dia tetap yakin bahawa ibadah yang dia buat itu dengan taufik Allah, hidayat Allah, itu keyakinan dia. Tapi pandangan hati dia, ingatan dia, pautan hati dia tu banyak tengok kepada apa yang dia buat tu. Sebab tu kadang-kadang kita ni bila kita buat duk teringat-ingat 2-3 hari, seminggu lepas tu ingat lagi, minggu lepas aku buat ni. Duk salah. Tapi nak khabar itu antara alamat kita ni banyak paut dengan usaha kita. Banyak berpaut. Baik, yang kedua, golongan yang kedua ni, golongan yang selalu hanya ingat pemberian-pemberian kurnia Allah pada dirinya. Golongan yang kedua ni pula ni, orang yang pandangan batin dia tu, pandangan hati dia, kecenderungan hatinya, ingatan hatinya lebih tertumpu kepada kurnia Allah kepada dia. Dia semayang pun dia teringat kepada kurnia Allah. Taufik Allah kepada aku, boleh aku semayang. Bila dia puasa pun dia pandang kepada itu hidayah Allah ke aku, taufik Allah, boleh aku puasa. Dia tak tengok aku puasa tu, dia tak tengok aku semayang tu, dia tengok gerak dari Allah tu, hidayah Allah tu, boleh aku buat benda ni, boleh aku buat benda ni. Itu dia. Jadi golongan kedua ni, pandangan batin dia lebih pandang kepada hidayat Allah. Hak pertama tu, pandang kebaikan yang dia buat tu. Tu golongan pertama. Baik, tengok. Dan ketiga, golongan yang ketiga ni, golongan yang hanya memandang bahawa semua dari Allah kembali kepada Allah. Hak ni hak dia tak tengok dah perbuatan dia langsung. Dia semata-mata melihat gerak daripada Allah, kurnia hidayat Allah. Baik, beza hak 3 dengan hak 2 ni kat mana? Hak 3 tu tengok dua-dua. Dia tengok hidayat Allah dan dia tengok amalan yang dia buat. Cuma dia tengok dengan hidayat Allah lah, boleh aku semayang. Dengan taufik hidayat Allah lah, dapat aku berpuasa. Hak pertama tu tak. Aku puasa, aku semayang. Dia lupa tengok gerak daripada Allah tu. Taufik dah, dia tak nampak dalam pandangan dia. Tapi bukan ingkar.
Bila kita tanya, mun sembahyang ni, mun puasa ni atas kudrat diri mudah. Semua taufik hidayat Allah. Tapi dalam jiwa dia tu tak nampak bahagian tu. Atau panggil ghaflah. Penyakit ghaflah, lupa. Dia tak ingat. Penyakit ghaflah orang panggil. Jadi, hak nombor 2 tu, dia pandang keutamaan dia, pandang kepada taufik hidayat Allah. Tapi dia pandang juga amalan dia tu. Cuma dia tengok amalan aku ni dengan taufik hidayat Allah. Hak nombor 3 ni tergelang diri dia. Hanya melihat gerak daripada Allah datangkan balik ke dia belaka. Nombor 3 ni jangan-janganlah. Kita nak faham nombor 1, nombor 2 pun jadi dah. Dan perlu. Sebab apa perlu? Saya kata tadi lah. Hak benda ni kalau kita tak macam tu lubang. Amalan kita akan dirosokkan oleh 2 penyakit tadi tu. Kadang-kadang capur 3. Mari ujub, mari takabur, mari riak. Diserekai 3 ni. Puncanya kena lupa memandang taufik hidayat Allah. Kita jangan pandang itu. Jadi kalau ada orang kata tak payah tengok benda-benda gini, kau adalah. Tapi ulama tasawuf kabur, itulah lubang kita ni dihinggapi penyakit. Penyakit rosok tu. Yang merosokkan itu. Itulah lubang dia. Setengah orang mungkin dia kata kita buat ibadah sudahlah, dah cara benda gini. Kau anda lah kalau saya nak buat begitu. Cuma nak kabarnya ajaran tasawuf bahawa kalau hati kita tak ada mainan-mainan ni, buka pintu besar untuk dihinggapi penyakit ujub dan takabur. Baik. Golongan pertama. Jadi sekarang Syekh Al-Mursi ni, Syekh Abdul Abbas Mursi ni, tadi dia bagi 3 kumpulan. Satu banyak tengok pada amalan dia. Kedua banyak tengok kepada kurnia Allah. Yang ketiga ni pandang kepada kurnia Allah, lupa dah amalan dia. Serah tenggelam amalan dia. Baik. Apa kesan reaksi yang timbulnya? Tengok. Baik, golongan pertama kata Al-Mursi ni nyakit timbul ni. Golongan pertama ni selalu memikirkan, ni yang disebut ni bukan nyakit lah, bahagian baik dia, tapi nak beritahu gelagak dia. Selalu memikirkan kekurangan diri dalam menunaikan kewajipannya. Dan benda ni benda molek. Hak pertama ni nak tahu pattern dia ni selalu muhasabah dan banyak nampak kekurangan diri. Amalan-amalan dia kurang. Dia akan nampak benda tu. Kaipan-kaipan dia. Dan ni benda baik. Bukan benda tak molek. Cuma hak tak molek tu pintu lain. Maksudnya kalau dia pandang kepada amalan dia ni, kalau aspek baiknya, dia akan nampak kaipan dia lah. Banyak amalan dia baru sikit dia boleh buat. Maksudnya tak banyak amalan dia, kurang amalan dia, air nampak. Tapi aspek buruk dia tu, kalau dia boleh buat banyak sikit yang baik, ini mari nyakit sombong. Mari takabur, mari ujub. Itu bahagian nyakit dia tu. Tapi bahagian baik dia tu, dia akan sedar diri. Banyak kurang sikit amalan dia. Nak mati esok sekarang. Sembahyang fardu dah lah ujung-ujung waktu, kadang terbabah, kadang-kadang capur. Kaki sebelah ini, kaki sebelah ini lagi. Lepas tu, hak-hak sunat tu kadang-kadang tinggal teru. Kewajipan-kewajipan lama tidak di-cover balik. Kekurangan lalu-lalu tu tidak cuba untuk ditutup balik dengan diqada dan sebagainya. Jadi disedar. Ini kebaikan dia. Bukan tak baik ni, baik. Dipandang amalan dia tu baik dari segi ni. Baik, dan golongan kedua. Golongan pertama ni sehingga selalu berduka cita, bersedih dia. Sedih dari segi mana? Kerana dia tengok amalan dia, dia tahu sikit ke banyak. Oh, sikit. Banyak aku dah nak buat lagi. Hak ni dah buat lagi, hak ni dah nak buat lagi, hak ni dah buat lagi. Hak ada depan sikit saja. Jadi kebaikan dia pandang amalan dia dari segi tadi tu. Dia banyak sedar kaipan dia banyak sedar kekurangan diri dia, lalu dia bersedih atas kekurangan tu. Bahagian baik. Baik, dan golongan kedua. Gelagak golongan kedua pula ni
selalu melihat semua itu adalah kurnia Allah. Dia lihat amalan kebaikan yang dia buat ni terbuat dengan kurnia Allah, dengan rahmat Allah, taufik hidayat Allah. Baik. Maka ia selalu gembira. Sikap dia ni bergembira. Sikit ke, banyak ke, yang penting aku boleh buat ni dengan kurnia Allah. Dan dia gembira hati kerana merasa apa? Merasa aku telah diberi rahmat oleh Allah. Hak pertama tadi tu, bila dia tengok atas amalan diri dia tu, nampak banyak kurang, sedihlah dia. Amalan aku kurang, ni sikit, sedih. Hak ni dia rasa dia telah mendapat rahmat Allah, sehingga boleh aku semayang, boleh aku puasa. Dia suka hati. Suka hati kenapa? Sebab dia tahu dia telah diberi rahmat oleh Allah. Tu gelagak golongan kedua. Tapi tak sombong. Nak sombong ke mana? Sebab dia sedar benda tu bukan hak dia. Rahmat daripada Allah. Bila tak nampak benda tu ni, mari sombong. Mari takkan tak nampak benda tu rahmat Allah. Itu kurnia hidayah Allah tak nampak. Mari lalu nyakit itu. Hati kita ni tak kosong. Cepat sangat mari. Jangan ingat macam gelas kosong. Kosong lambat nak isi. Hati kita ni kosongnya masuk lalu. Dan kita pun tahu, na'udzubillah, musuh utama kita ni tak pernah lupa. Dan dekat dengan kita, nafsu dan syaitan. Jumpa lubang je, masuk selalu, isi selalu. Jadi di sinilah kita belajar ilmu ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pedoman kepada kita, beri pengetahuan kepada kita, tahu cara-cara mudah-mudahan nak jaga. Mudah-mudahan selamat kita. Baik, dan golongan yang ketiga, yakni gelagak golongan yang ketiga ni telah lupa pada dirinya. Lupa dirinya ni bukan macam orang gila, macam orang hujan asal tak tahu kala. Orang kita ni kalau kadang-kadang di sini banyak berlaku tafsiran salah terhadap dogma ataupun istilah dan ajaran tasawuf. Lupa diri, ingat lupa diri, tak ingat benda. Lupa diri bukan tak sedar diri. Dia sedar diri dia, tapi tumpuan hati dia tu tak cakna langsung dah kerana memandang kepada sesuatu. Bukan jenis tak sedar diri, sedar tak sedar, aku duduk mana ni? Bukan macam tu. Dia tahu dia waras, tapi tumpuan hati dia tu tak pandang sikit pun pada dirinya. Ini kelas ketiga ni. Telah lupa pada dirinya, yakni pandangan hati dia tak pandang dah ke diri dia, pada dirinya sendiri. Hanya teringat bahawa asalnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Maksudnya pandangan batin dia tu minallahi ilallahi wa billah dan seumpamanya. Jadi dia sudah terlepas dari pandangan hati dia tu. Golongan yang kedua tu masih memandang pada diri, tapi kecenderungan pandangan hatinya tu kepada kurnia Allah. Itu beza je, tapi masih lagi memandang diri yang bersemayang, yang bersolat. Tapi semayang kita ni, solat kita ni adalah dengan rahmat dia, dengan taufik hidayah dia. Nombor tiga ni, dia tak pandang dah diri dia. Pandangan dia terlalu kuat kepada Allah sehingga melupakan terus pandangan dia tu terhadap diri sendiri. Ini yang dikatakan golongan ketiga ni. Inilah yang dimaksudkan dengan istilah fana dalam tasawuf. Cuma ehwal-ehwal fana ni banyak lah. Cuma setengah orang kita tu, dia dalam kefahaman dia tu kadang-kadang bila fana ni dah ingat benda, dah sedar diri. Itu kadang-kadang berlaku juga dalam kadang-kadang tertentu. Kita tak nafi bahagian tu. Tapi fana yang sempurna ni. Dia sedar diri tapi tak pandang dah ke diri sikit pun. Ni fana ni hak naknya. Maka terserahlah kepada Allah. Hatinya bulat bergantung kepada Allah. Berpaut kepada Allah. Jadi itulah tiga golongan yang disebut oleh Abul Abbas Al-Mursi dalam hal orang buat baik ni. Kalau kita nak ulang balik, golongan pertama, dia ni tengok kepada amalan baik yang dia buat. Baik dia, pandangan ni dia akan sedar banyak kekurangan dan kesilapan dia. Tepat kurang dia ni, iaitu dia ni terdedah kepada penyakit-penyakit ujub dan takabur. Sekiranya dia boleh buat amalan dengan banyak dan konsisten.
Dia boleh buat dengan banyak, kadang-kadang dia terdedah kepada penyakit ujub dan takabur. Itu bahagian kurang dia. Golongan kedua ni, dia pandang kedua-dua, dia pandang kurnia Allah, dia pandang diri dia dapat melaksanakan kebaikan, ibadah, tapi semua itu berlaku, dia pandang bahawa semua itu berlaku dengan rahmat Allah, taufik hidayat Allah. Hak ni insya-Allah dia terlepas daripada penyakit takabur tadi tu. Baik, Abul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu berkata, Abul Hasan Asy-Syazili ni guru kepada Abul Abbas Al-Mursi tadi tu. Jadi Syekh Ibn Atta pengarang kitab Hikam, guru dia Abul Abbas Al-Mursi, dan tok guru kepada Abul Abbas Al-Mursi pula Abul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu berkata, baik, apa yang dia kata? Pada suatu malam saya membaca surah Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas lah, dibaca surah ni hingga akhir surah. Maksudnya sampai habis surah lah dia baca. Tiba-tiba terasa bagiku, tiba-tiba mari khawatir, mari lintasan, mari ilham dalam hati dia tu, bahawa syarril waswasil khannas, yang berbisik dalam hati itu ialah yang menyusup antara kau dengan Allah. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala memahamkan dia, mengilhamkan dia. Yang disebut dalam surah tu, min syarril waswasil khannas tu, dari kejahatan waswas daripada setan yang bernama khannas ni. Waswah apa benda? Kata Abu Hasan Syazili, kejahatan waswah ni seperti yang Allah Ta'ala fahamkan ke dia, iaitu ingatan-ingatan yang memisahkan kita dengan Allah. Kalau kita ingat kepada kudrat Allah, iradat Allah tadi kita itu kita direct. Tapi bila kita mari selang tengah tu aku, usaha aku, kerajinan aku, hak tu menurut Abu Hasan Syazili itulah al-khannas, itulah waswas yang dimaksudkan dalam ayat ni menurut Abu Hasan Asy-Syazili. Bila kita rasa aku dapat buat ibadah ni semata-mata dengan taufik dia, hidayat dia, dengan dengan rahmat dia, berlaku dengan kudrat dia, iradat dia, sudah ditakdirkan olehnya, kita direct dengan Allah. Tapi bila kita tengok atas perbuatan kita, aku buat ni, buat baik ni, ingatan kita tu itulah yang mendendeng, menghalang pandangan tembus kita terhadap Allah tadi tu. Maka itulah yang menurut Abu Hasan Syazili tafsiran, itulah yang menurut Abu Hasan Syazili ini sebagai salah satu di antara makna min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswah yang datang daripada setan khannas ni. Itu menghalang kita daripada terus memandang kurnia Allah Subhanahu wa taala. Untuk melupakan kau dari kurnia-kurnia Allah yang halus-halus dan sama. Jadi pandangan tadilah yang akan melupakan kita kepada kurnia Allah, lupakan kita kepada kudrat Allah, iradat Allah. Itu menurut faham Abul Hasan Asy-Syazili. Jadi oleh kerana sudah sampainya waktu isyak, kita bertistakan dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.